Maaf ya, tadi live terganggu, so anggap ini bahagian kedua ya. Tadi live terganggu, saya bincang bajet bayangannya. So saya ulang bahagian terakhir ya. So ada macam-macam bajet yang awak boleh berikan. Ya. Contohnya awak ambil jumlah yang telah dibentangkan oleh kerajaan. Kerajaan awak nak kata apa pun akhirnya dia yang berani bentangkan dulu. So awak tak boleh kata kerajaan tak bentangkan dulu ke, mengapa awak perlu. They have already presented, so ada data dia, ambil data tu, anggap ianya benar, dan kemudian dalam bajet bayangan awak ceritakan, okey, berdasarkan anggapan jumlah-jumlah yang dinyatakan ini benar, inilah kami akan lakukan, berbeza daripada kerajaan macam ni, macam tu, itu satu jenis bajet bayangan. Ataupun ambil data-data yang sedia ada, yang tersedia oleh Bank Negara, macam-macam sumber, ya, dan berdasarkan kekangan-kekangan, ya, sebab mungkin ada data tu penghujung pertengahan sampai pertengahan 2024 sahaja ke apa ke, buat unjuran-unjuran dan keluarkan bajet bayangan berdasarkan kekangan yang kami ada ni, ini yang kami akan lakukan. Atau rujuk kepada bekas Menteri Kewangan, semestinya dia ada maklumat berkenaan dengan situasi kewangan negara dan dia tahu, ya, because perikatan bukannya 10 tahun lepas jadi Menteri Kewangan, baru-baru ni je. So buat unjuran dan sebagainya, okey, berdasarkan kekangan kami dah buat unjuran ini, dan berdasarkan laporan berita ini, laporan berita itu, jumlah ini, jumlah itu, okey, ini bajet bayangan kami, inilah yang macam-macam bajet bayangan boleh dikeluarkan berdasarkan kekangan-kekangan yang ada pada pembangkang, atau tulis kepada kerajaan. Takkan ego sangat demi rakyat tak boleh tulis kepada kerajaan, kami nak minta data-data ini sebab kami nak buat bajet bayangan. Apa benda pembangkang ini? So, apakah mesej kamu kepada rakyat? Tuan Ibrahim kata nak tarik pengundi bukan Melayu kan? Nak tarik. Apakah mesej kamu kepada mereka untuk tarik? Yang bentang kerajaan. Yang korang tak mau bentang, bila tanya bentang, tunggu kami jadi kerajaan. Siapa nak bagi kamu jadi kerajaan? Kalau mereka yang dah sedia undi tu, mereka akan terus undilah. Tapi yang tak mau undi, yang kau perlukan untuk mendapatkan majoriti, what for dia nak bentang, nak undi? Bukan Melayu, dia memang makin ramai fras kepada kerajaan. Saya di luar sana ramai Cina pun dah makin fras. But bagaimana kau nak tarik mereka undi kamu dengan kenyataan-kenyataan macam ni? Bongkak tahap gaban pembangkang ni. Bila time nak tegur, saya kena tegur, saya tegurlah. Bongkak. Ya. Gagal. Anwar, kau tak suka dia. Banyak benda pasal dia saya tak suka. Tapi dia bentang. At least Hamzah tak keluar kenyataan bodoh macam ni. Dia bangun dan dia beri satu hujah dengan cara yang tenang. Sebagai ketua pembangkang. Tiba-tiba bila DAP atau seorang pemimpin kerajaan cadangkan keluarkan bajet bayangan yang memang jadi kelaziman dalam sistem-sistem demokrasi di seluruh dunia. Kalau korang tak mau keluar, jangan keluarlah. Katakan kepada MP tu, tak apa, bila kita berbahas, kita akan beri cadangan-cadangan masa itu. Yang kebanyakan MP pembangkang setakat ni gagal, dia hanya kritik. Okay. Jangan, tak payahlah. Tapi sebaliknya kau kata, tunggu kami jadi kerajaan. Who are you? Who are you to say that? Bukannya MP tu lakukan jenayah minta kau keluarkan bajet bayangan. Kau bongkak. Bagi saya lah, mungkin ada orang tak setuju dia bongkak, tak apalah. Bagi saya bongkak tahap gaban. Saya suka Tuan Ibrahim ni. Banyak kali saya puji dia. Korang ikut saya, kau tahu. Tapi ini dah ada something wrong dengan pembangkang. Ada something wrong dengan pembangkang. Ya. Kemudian seorang lagi MP tu pula beritahu
kami tak ada data mencukupi. Saya dah jelaskan. Ada macam-macam belanjawan yang kau boleh keluar. Itulah saya akan cuba insya-Allah sedaya upaya saya. Sebab saya buat seorang. So kurang-kurangnya sampai bulan Februari atau bulan Mac tahun depan. Saya cuba sedaya upaya keluarkan bajet bayangan. Sebab apa? Sebab pembangkang ni dah jadi bodoh. Saya akan berusaha bertemu dengan Anwar Ibrahim dan secara hormat memberikan bajet bayangan ni kepadanya untuk pertimbangan, mana tahu ada perkara-perkara boleh dipertimbangkan. Sebab saya kisahkan rakyat dan saya frust dengan pembangkang yang dah makin malas, makin leka, makin angkuh. Masa mereka mentadbir pun ada keangkuhannya, bukan tak ada. Ada. Masa mentadbir dulu, apakah langkah pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pembangkang? Elak. Sampai Tun kena keluarkan satu cadangan untuk menubuhkan satu, apa orang kata, macam satu jawatan kuasa kan, untuk pemulihan ekonomi. Kemudian Muhyiddin begitu angkuh, dia tiru ciplak idea Tun, dia wujudkan jawatan kuasa tu dan dia lantik diri dia sebagai pengerusi, bukannya Tun. Dia ciplak bulat-bulat. So Perdana Menteri melantik diri dia sebagai ahli jawatan sebagai pengerusi jawatan kuasa tu untuk menasihatkan dia, untuk menasihatkan Menteri Kewangan yang juga dia, cara nak pulihkan ekonomi. Punya lawak. Apa penyelesaian yang telah diberikan? Elak, kosong, telur ayam. So, at least, suka tak suka Anwar, gagal tak gagal Anwar, tapi mereka dah cadangkan sesuatu dan tengah bincang sesuatu dan tengah bahas sesuatu. Bila tanya pembangkang, tunggu kami jadi kerajaan. Kau fikir kau ni makhluk kayangan? Kerajaan tu milik kau, tunggu akan dianugerahkan kepada kau, begitu je. Sampai boleh keluar kenyataan begitu. Tak mau buat, kata saya tak mau buat. Tak apa, kita bahaskan. Masa perbahasan saya beri cadangan. Punya bongkak. Baru-baru ni ada ura-ura, ada satu video yang tengah tular Tuan Ibrahim tengah bersalaman dengan Hishamuddin. Kononnya akan berlaku satu langkah. Yang itu saya tak nak layan lah. Okey, tengah dimainkan di grup-grup tertentu. Okey. Tapi itu je lah pandai pembangkang. Nak buat langkah. Bukan nak jadi pembangkang. Sebab itu kalau jadi kerajaan, menerusi langkah, akhirnya tumbang balik. Jangka panjang, kalau pembangkang tak berubah, jangka panjang, perikatan akan menemui jalan penghujung dia. Kepimpinan PAS Bersatu perlu ubah atau tutup buku. Berkali-kali saya nasihatkan, nak dengar, tak nak dengar, sudah. Saya sokong perikatan, tapi saya punya marah cara mereka jawab kepada kerajaan. Menghina begitu. Tak mau buat bajet bayangan, sudah. Saya akan usahakan. Harap-harap anda semua berdoa untuk saya dapat laksanakan. Bukan cepat. Mungkin tak juga. Mungkin saya tak ada kepakaran yang mencukupi. Tapi sebab mereka ni gagal, saya terpanggil untuk cuba. Dan saya akan panggil rakan-rakan untuk cuba bantu saya. Dan saya akan hulurkan kepada Anwar, sekiranya saya berjaya, dengan cara yang hormat dan dengan jelas beritahu ini adalah cadangan penambahbaikan. Sebab apa? Sebab orang yang saya sokong ni semuanya gagal segagal-gagalnya. Tu je lah.